Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu. Baiklah, pada video kali ini kita akan sambung dengan subtopik 9.2 iaitu petua kosinus. Okey, so sebelum ni kita dah belajar mengenai petua sinus, apakah formula-formula yang kita nak guna. Now kita sambung pula dengan petua kosinus untuk kita nak selesaikan penyelesaian segitiga ni. Okey. So sebelum tu jangan lupa like, comment, share dan subscribe jika anda rasa video ini bermanfaat untuk anda nak ulang kaji semula bab ini. Bagi sesiapa yang memerlukan khidmat tutoran cikgu, cikgu telah sediakan nombor telefon di ruangan description di bawah. Dan bagi sesiapa yang memerlukan nota yang cikgu tengah guna sekarang ni, cikgu juga telah sediakan di ruangan description di bawah. Ada link kat situ, so feel free to download it anytime. Alright, so jom let's start. Okay, baik. So untuk petua kosinus, you kena tahu bezakan antara petua sinus dengan petua kosinus. Okay, kalau petua kosinus ni, dia boleh digunakan untuk menyelesaikan segitiga apabila dia ada dua syarat. Okay, apabila yang pertama dua sisi dan satu sudut kandung diberi. Okay, ataupun yang kedua syaratnya adalah tiga sisi diberi. Okay, kalau dalam petua sinus dia tak bagi tiga sisi dia hanya bagi dua sisi sahaja. So kalau bagi dua sisi you akan guna untuk petua sinus. Ni yang kita dah cover dalam video yang lepas. Ni semua dia bagi dua sisi tapi kalau dia bagi tiga sisi maka kita akan gunakan petua kosinus. Alright. And then dua sisi dan satu sudut kandung diberilah. Okey, tu kita dah belajar sudut kandung tu apa dan dia antara dua sisi tu dia diberi. Okey. So apa petua kosinus dia adalah? Okey. Dia ada tiga. You kena tahu nak gunakan yang mana satu lah. Okey. Okey, yang pertama adalah A square sama dengan B square tambah C square tolak 2. A square sama dengan A square sama dengan B square tambah C square tolak 2BC cos A. Okey, yang kedua B square sama dengan A square tambah C square tolak 2AC cos B. Okey, dan yang ketiga C square A square tambah B square tolak 2AB cos C. Okey. AC. Okey. So dia ada tiga formula. Okey, tiga formula ni you kena tahu nak guna yang mana satu lah. Kena tengok bergantung kepada soalan tu ni nak cari A ke B ke C ke. Okey, jangan guna semua tengok pada soalan tu dia nak apa. Okey, kadang-kadang kalau A tu apa? Macam kita belajar sebelum ni lah. A kecil, B kecil, C kecil tu adalah dia punya sisi. Okey, panjang sisi. Tu kalau kita nak cari panjang sisi. Kalau dia nak cari sudut, A besar, B besar, C besar lah. Okey, tapi kalau tiba-tiba nak cari besar, dia guna formula yang sama. Tapi you just terbalikkan formula dia sahaja. Macam mana nak terbalikkan formula ni? Okey. Dia akan jadi, contoh kalau yang pertama ni. Okey. Contoh kalau yang pertama ni, katakan kita nak cari A besar kan. Kita nak cari yang A besar. Okey. Dia akan jadi apa? Cos A besar sama dengan okey, yang lain-lain tu semua you bawa pindah ke kiri.
Okey, bawa pindah ke kiri. Okey, bawa pindah ke kiri dia akan jadi apa? Okey, yang cos A ni. Okey, cos A ni algebra algebra. You kena pandai lah cos A tu. Okey, let's say sebab dia negatif kan, saya nak jadikan dia positif. So saya pindah ke kiri lah. Okey, pindah ke kiri. Yang A kecil, A square tu pindah ke kanan. Tapi dia akan tambah. So dia akan jadi apa kat sini? B square tambah B square tambah kenapa tak keluar ni? B square tambah C square tolak A square. Okey, tambah A square. Okey, kemudian bahagikan dengan 2BC. Bahagikan dengan 2BC. Sudah. Kenapa bagi 2BC sebab tu ingat ni darab sebab kita nak jadikan cos A tu kita jadikan dia tunggal. Okey, tu kalau kita algebrakan dia. Sebab kalau kita darabkan kan dia akan jadi ni balik 2BC cos A sama dengan B square tambah C square tolak A square. Kan sama je kan. Kalau kita susun-susun balik, yang A ni kita yang A ni kalau kita pindah balik ke kiri, yang ni semua ni akan pindah ke kanan. Dia akan dapat balik formula yang macam yang pertama ni. Okey. So you kena pandai main dengan algebra. So tu cara kalau kita nak cari cos A. Kalau cos B sama juga. Okey. Kalau cos B, cos B sama dengan berapa? Cos B akan jadi A square tambah B square. Bawah sikit. Cos B A square tambah C square tolak B square. Okey. Bagikan dengan 2AC. Okey. Dan cos C buat sendiri. Dia sama je macam ni. You just terbalik-terbalikkan je. Guna hukum algebra. Kena pandai lah beza-beza kan. Kena pandai main terbalik-terbalikkan. Kalau beza-beza kan, kena pandai terbalik-terbalikkan. Okey. Alright. So kita tengok contoh. Raja berikut menunjukkan sebuah segitiga PQR. Okey, dia ada bagi segitiga PQR lah. Okey. Kemudian ada tiga sisi kan, dia bagi 5 cm, 12 cm, P cm yang kita nak cari tu lah. Yang satu sudut apa? Sudut kandung. 50 darjah tu adalah sudut kandung. Okey, now kita nak gunakan petua cosinus. Okey, yang kita nak cari ni adalah apa? Alhamdulillah. So kita kena record balik formula. Okey, kita label dulu yang akan jadi P besar lawannya P kecil lah. Okey, Q besar, yang ni Q kecil. Kita pakai PQR jangan pakai BC. Okey, R besar lawannya sini adalah R kecil. So nak guna formula yang mana ni? So dia nak cari yang P kecil. So P kecil tu adalah P lah. Adalah A kecil. So kita akan guna formula yang ini Okey, so A besar. Yang ni kita pakai P lah. P kecil. P kecil, P square. P square sama dengan
Aku tulis baliklah formula, takut you confuse. Kita pakai formula yang ni. A square sama dengan B square tambah C square tolak 2BC cos A. Okey, so kita masukkan yang A tu adalah P lah. Kita pakai P. So P square sama dengan Q adalah 12. 12 square tambah C square adalah masukkan, gantikan balik dalam ni. P Q lah. Q square tambah R square tolak 2 QR cos P. Cos P besar, sorry. Cos P besar. Okey, so P square sama dengan Q 12 tambah R adalah 5 5 tolak 2 darab 12 5 cos berapa sudut? 50 darjah. Okey. So P square sama dengan tekan kalkulator je. Tekan kalkulator, you akan dapat jawapan dia adalah ni, terus tekan kalkulator 91.87. Okey, tu P square. Tapi now kita nak cari P. P you kena buat apa? Kena jadikan ni punca kuasa. Okey, 91.87 punca kuasa, maka you akan dapat, buatlah takut you confuse 91.87. So P you akan dapat 9.585 sentimeter sentimeter. Okey, settle. Okey, boleh tu caranya kita nak buat guna petua cosinus. Masukkan je dalam formula tu. Yang penting kena tengok lah soalan tu bagi apa. Kalau dia tak bagi dalam, kalau dia bagi ABC guna ABC, tapi kalau dia bagi PQR guna PQR. Jangan kalau balun je semua ABC. Kena tengok-tengok juga. Alright. Okay. Okay, now we go for the example 2. Okay, ni berbelit sikit rajah dia. Okay, so macam biasalah cari panjang BC. BC dia nak cari sudahnya. Okay, apa yang kita boleh cari dulu? Okay, kita kena cari satu rajah dululah. Masalahnya sekarang sudut tak bagi bro. Satu sudut pun dia tak bagi. Tapi kita boleh cari tak sudut dia? Boleh. Okay, saya nak tanya, mana satu yang ada 3 sudut? 3 sisi dulu. Okay, adalah segitiga ADE. Betul ADE. Sebab kalau tengok kita nak guna petua cosinus ni, dia syarat dia kena ada 3 sisi. Kalau kita pakai CEB ada 2 sisi je, betul? Segitiga BCE. Tak kisahlah. BCE tu kan. Yang belah kanan tu ada 2 sudut. 2 sisi je. Dia tak ada 3 sisi. Yang ada 3 sisi adalah segitiga ADE. So kita akan guna yang tu dulu untuk dapatkan sudut. Barulah kita boleh furtherkan lagi dengan untuk cari panjang BC tu. Okay, so ADE, apa kita nak buat? Boleh guna petua cosinus. Okay, macam mana nak guna petua ni? Sudut apa yang kita nak cari ni dalam ADE ni? Okay, kita nak cari sudut yang bertentangan dengan BC.
Okey, yang bertentangan dengan BC. BC, sudut yang bertentangan dengan BC adalah sudut pada E, betul? Sudut pada E, sudut pada E, sudut pada E. Okey, pertama sekali yang inilah. Yang ni kita tak tahu kan? Yang ni kita tak tahu sudut dia berapa. Tapi nak cari sudut kat sini, boleh tak cari sudut kat sini? Boleh. Ni yang kita nak guna protokol sinus ni. Okey. Alright. Kenapa nak cari yang sudut pada E ni? Sebab hukum segitiga, kalau you all remember, kalau ada yang macam ni, yang bertentangan lah, yang bertentangan macam ni kan, sudut yang di belah kiri ni, sudut belah kiri ni akan sama dengan sudut yang belakang, akan sama dengan sudut yang belah kanan. Okey, tu sebab kita boleh cari yang kiri, maka kita akan dapat yang kanan guna hukum segitiga. Okey, alright. So kita gunalah. Okey, nak cari ni pakai formula cosinus yang mana ni? Okey, yang ni adalah, yang bertentangan dengan A ni adalah A. Ni kita pakai ikut apa yang soalan bagilah. Okey, so ni adalah A kecil. Okey, ini adalah A kecil, yang ni adalah D kecil. Ini adalah E, lawan sini adalah A kecil. Okey, AD tu. Okey, tapi nanti last kita jangan guna E kecil apa semua ni, kita guna panjang AD. Kita akan sebut penulisan ni macam tu. Okey, so dia nak cari sudut pada E. Sudut pada E tu adalah ADE. So kita akan pakai formula yang mana? Pakai formula yang C. Pakai formula yang C. C square tu. Okey, tak apa. Kita tulis balik dulu. Salin balik formula asal. C square. Ni formula asal. C square sama dengan A square tambah B square tolak 2AB cos C. Okey, so C square dalam ni adalah, dalam cerita ni adalah E kan. Okey, E tu adalah AD. Panjang AD kan. Okey, AD kan, tulis AD lah Okey, AD. Okey, so AD cikgu tulis AD AD square lah AD square sama dengan A tu adalah A lah. Okey, kita akan tulis A tu cikgu tulis DE lah DE. Ni panjang DE tambah B dalam cerita ni adalah D lah, D. So D AE tolak 2 DE AE cos C. C itu adalah AED. Okay. Cos AED Cikgu tulis AED di sini. Okey. Now kita boleh cari. Dia kena tulis macam ni lah ikut panjang dia tu. Okey, AED. Okey, now kita masukkan nilai yang ada. AD berapa? Panjang AD 4.1. 4.1 square sama dengan DE. DE adalah 6 cm. 6 square tambah AE 5 tolak 2 6 5 cos AED. Okey, ingat tak kemudian
bila kita nak cari cos ni atau kita nak cari sudut ni, kita akan terbalikkan. Guna hukum algebra akan jadi macam yang kanan ni So cos tu kita akan letak di hadapan. So bila kita letak hadapan, ni mainan algebra je ni. So dia akan jadi apa? Cos AED sama dengan 5 square 6 square 6 square tambah 5 square. Tolak 4.1. Tolak 4.1 square. Bahagi 265. So dia akan jadi macam ni. Macam mana cikgu tu dapat tu? Ini mainan algebra je So you kena pandai susun-susun lah. Maka kat sini kemudian you akan dapat jawapan. Kat sini 0.735 0.3765 tapi tu adalah untuk cos AED. Cos AED. Kalau AED saja sudutnya, buatlah shift cos kosong sang. So cos kosong sang shift cos kosong sang 0.7365. So you akan dapat jawapan kat sini 42.57. So kita dah dapat dah dah dapat dah dia punya sudut. Sekejap Alright. Now sudut AED ni, maka yang kita dah dapat ni 42.57. 42.57. Maka dia akan samakan dengan yang belah kanan ni. Sama ikut hukum segitiga tu. Dia akan sama dengan yang kanan ni. So sini pun akan dapat 42.57. Ni hukum segitiga, kena ingat lah. Alright. So dah dapat tu, kemudian nak cari apa? Sudut. Boleh guna petua kosinus lagi tak? Boleh. Sebab apa? Ada sudut kandung. Ada sudut kandung. Bila ada sudut kandung, bolehlah kita guna petua kosinus. Walaupun sisi 3 tak ada, tapi sudut kandung ada. Ingat syarat dia sebab salah satu, bila 3 sisi diberi ataupun ada sudut kandung diberi. So ada sudut kandung kat sini 42.57 ni. So apa yang ada ni? E kecil. Labelkan. Always labelkan baru you nampak. So B besar, sini adalah B kecil lah. C besar, lawan di sini adalah C kecil. So nak cari BC kan? BC. So yang ni kita anggarkan guna formula apa ni? BCE. Yang ketiga lah. So dia pakai formula yang C. Guna formula yang sama lagi. So kita ambil yang ni. Sekarang kita nak cari BC. BC. So BC square sama guna formula C square tu juga. Apa yang ada ni? BC square, ambil EC lah. EC
tambah sudut yang diberi AC dengan EB. You tak kisahlah kalau you terbalik-terbalik pun tak apa. EC ke CE ke sama je. Okay, EB tolak 2 EC EB cos. Okay, cos BEC BEC BEC. Okey, so masukkan EC berapa? EC 12.45. Okey, 12.45 square tambah 10.30 tolak 2 12.45 10.30. Okey, cos sudutnya adalah 42.57. Okey. So, you akan dapat jawapan dia 72.21. Okey. Ni tapi ni panjang BC square. Okey, ni semua panjang BC square. BC square. Okey, so kalau BC jadilah 72.21 punca kuasa 2. So you akan dapat, tekan kalkulator, 8.498 cm. Settle. Done Okey, settle untuk contoh yang kedua. Okey yang penting kena tengok syarat dia yang mana satu. Kalau jumpa segitiga yang banyak macam ni, tengok yang mana satu yang you boleh guna protokol sinus dulu. Okey, jangan gelabah. Tengok mana satu yang boleh guna protokol sinus, baru you akan cari satu-satulah maklumat yang you boleh cari untuk dapatkan maklumat yang akhir tu. Okey, and then kemudian you kena tengok formula mana satu yang you nak gunalah. Sama ada formula untuk A square ke, B square ke, C square. Kena sesuai padankan dengan maklumat apa yang diberi. Okey. So, lepas tu ingat ini yang you dapat awal tu adalah BC square. Yang ada square. So, you nak cari yang tak ada square, kena punca kuasa. Tu jangan careless lah. Okey, jangan careless. Tu je. Sentimeter. Okey, boleh Alright. So, habis untuk contoh yang kedua. Untuk contoh yang ketiga ni sama je. Okey. Tapi saya rasa cikgu tak nak buat lah. Nak you all cuba buat sendiri. Ini menyelesaikan masalah melibatkan protokol sinus ni. Dia sama je soalan dia. Ni senang kot. Ni cuma ada jadi contoh. Tak ada kebab pun. Jawapan ni simple je. So cikgu just bagi jawapan Hitung jarak dalam meter antara papan target 1 dengan papan target 2. Okey. Papan dengan papan target 2 ni. Ni just guna direct je protokol sinus. Cuba sini ni you akan dapat jawapan dia 21.32 meter. Okey, 21.32 meter betul.
Okay, tu jawapan dia. Okay, so ini you all boleh buat sendiri. Boleh try. Ni direct je. Dia tak kira buat sangat macam yang soalan contoh 2 ni. Okay. Alright, so I think for this video that's all untuk dulu. Then untuk video akan datang kita akan sambung dengan luas segitiga pula. Okay. Alright, so thank you very much.